Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cikgu Siti Rohani binti Abdul Aziz daripada sekolah SMK Pasir Gedang 2. Kategori pertandingan yang saya pertandingkan adalah untuk tingkatan 6 ataupun Perayu. Tajuk inovasi saya adalah berkaitan dengan kaedah 5 kotak pelangi pemudah cara dalam mempertingkatkan kemahiran melukis dan mengurai raja, kesan terhadap permintaan suatu barang dalam ekonomi di kalangan pelajar jurusan P1PP di SMK Pasir Gudang 2. Pertama sekali kita melihat kepada sinopsis inovasi. Tujuannya adalah sebenarnya untuk meningkatkan kemahiran melukis dan mengurai rajah kesan daripada permintaan sesuatu barang dalam ekonomi. Sinopsis ini untuk inovasi ini sebenarnya adalah melihat kepada kesan kegagalan pelajar dalam subjek ekonomi semester 1 dalam ujian penilaian kurikulum 1. Inovasi ini dibuat sebenarnya lebih tertumpu kepada subtopik yang lebih kecil, iaitu fokus kepada topik permintaan barang dalam ekonomi. Inovasi yang saya laksanakan ini adalah kaedah 5 kotak pelangi pemudah cara. Soalan tadi sebenarnya lebih kepada bahagian esei, iaitu soalan berbentuk gambar rajah dan bagaimana cara nak menghurai rajah tersebut dengan cara yang mudah dan pelajar mudah faham. Ada 2 objektif inovasi, di mana objektif umum dan juga objektif khusus. Dalam objektif umum, kajian ini dijalankan sebenarnya adalah untuk memberikan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dengan menggunakan kaedah 5 kotak pelangi pemudah cara dalam mempertingkatkan kemahiran melukis dan mengurai rajah kesan permintaan sesuatu barang dalam ekonomi. Kemudian kita lihat kepada objektif khusus pula. Pelajar boleh menguasai iaitu melukis 2 rajah berlainan kesan permintaan suatu barang dalam ekonomi. Melabel dan mengisi maklumat pada rajah yang dilukis dengan betul dan juga menghurai rajah dengan 3 langkah ataupun step A, iaitu asal, alih, akibat dengan teknik yang betul. Kemudian kumpulan sasaran. Untuk inovasi ini kita melibatkan 5 pelajar P1 pengajian perniagaan SMK Pasir Gudang 2, yang mana kesemuanya adalah pelajar Melayu. Kemudian seterusnya kita lihat latar belakang inovasi. Di mana sebelum berlakunya inovasi kepada PDPC ekonomi ini, kita melihat seramai 11/30 orang sahaja yang lulus subjek ekonomi semester 1 dalam ujian penilaian kurikulum 1. Kemudian apa yang kita dapati berlaku kelemahan dalam soalan bahagian B, iaitu soalan bentuk esei. Apa yang berlaku kesilapan pada pelajar antaranya adalah pelajar silap dalam melukis keluk permintaan dan keluk penawaran, menyebabkan peralihan keluk menjadi salah. Kemudian pelajar tidak melukis maklumat paksi X dan paksi Y dengan tepat dan betul. Maklumat rajah tidak lengkap, huraian rajah lemah dan tidak mengikut teknik yang betul, dan juga pelajar tidak memahami kehendak soalan. Seterusnya kita melihat isu ataupun masalah yang ditangani oleh bahan inovasi. Di mana masalah dia untuk subjek ekonomi adalah berkaitan dengan pelajar gagal melukis rajah kesan terhadap permintaan dengan maklumat yang lengkap. Kedua pelajar tidak boleh menjelaskan huraian asal berkenaan dengan perubahan keluk dengan betul dan lengkap. Pelajar tidak boleh menghurai rajah, iaitu pelajar tidak boleh memberi kesan peralihan keluk dengan baik. Pelajar tidak menjelaskan kesan harga apabila berlaku perubahan keluk dengan baik, dan terakhir sekali isunya adalah pelajar tidak menjelaskan kesan permintaan dengan tepat. Seterusnya kita pergi kepada huraian inovasi. Pertama sekali melihat kepada bahan inovasi. Bahan inovasi yang saya libatkan adalah iaitu alat bantu mengajar, laptop,
kertas A4 putih, printer, alat tulis, ink printer black and color. Okey, selain daripada kita menggunakan ink color, kita boleh juga menggunakan cara lain, iaitu menggunakan kertas A4 berwarna. Okey, ini adalah kotak pelangi, 5 kotak pelangi pemudah cara yang saya telah gunakan dalam inovasi. Okey, cara untuk inovasi ini digunakan. Okey, di sini ada 5 langkah. Okey, langkah yang pertama adalah iaitu dalam kotak kuning. Kotak kuning, pelajar perlu melukis rajah. Okey, pelajar perlu melukis rajah dengan maklumat yang lengkap untuk paksi X dan paksi Y. Okey, bila pelajar melukis rajah dengan lengkap, okey, pelajar akan mendapat markah 1 markah. Okey, langkah yang kedua adalah berkaitan dengan huraian rajah. Huraian rajah pertama perlulah menghurai berkaitan dengan asal. Okey, dalam huraian asal, pelajar boleh melengkapkan maklumat dalam kotak merah. Okey, bila maklumat berkaitan dengan huraian asal lengkap, okey, pelajar boleh mendapat markah 1 markah. Okey, seterusnya langkah yang ketiga adalah pelajar perlu menjelaskan berkaitan dengan huraian alih dalam kotak biru sahaja. Okey, dalam kotak biru tersebut pelajar akan menghuraikan peralihan keluk, sama ada keluk ke kiri ataupun ke kanan, ataupun tidak berlaku peralihan keluk kesan daripada faktor yang mempengaruhi permintaan lah. Okey, kemudian seterusnya dalam kotak yang keempat adalah kesan daripada akibat harga, iaitu dalam kotak pink. Okey, seterusnya untuk kotak yang kelima adalah untuk huraian berkaitan dengan akibat pada kuantiti. Okey, jika sekiranya pelajar menulis huraian dengan lengkap, pelajar layak mendapat markah 5/5. Okey, seterusnya kita pergi kepada pelaksanaan kajian yang telah saya buat terhadap inovasi ini. Okey, di sini ada 5 langkah. Okey, langkah yang pertama, okey, kita tahu berkaitan dengan untuk membuat kajian inovasi ini adalah kita perlu melibatkan 2 gelong, iaitu gelong pertama dan gelong kedua. Okey, guru juga perlu menyediakan soalan. Okey, saya menyediakan soalan untuk pelajar adalah 1 soalan sahaja, di mana soalan dipecahkan kepada 2, iaitu soalan 1A dan 1B. Okey, iaitu soalan dalam bahagian esei berbentuk gambar rajah. Okey, jadi dalam langkah yang pertama saya menggunakan kaedah asal, iaitu melukis rajah dan mengurai esei pada kertas testpad. Okey, di sini pada langkah yang pertama saya menggunakan ujian pos yang pertama dan ujian pos yang kedua. Okey, di mana penilaiannya tidak semua menguasai topik berkaitan dengan permintaan dan pelajar tidak mendapat markah penuh 10/10. Okey, kemudian langkah yang kedua adalah menerangkan, saya juga menerangkan berkaitan dengan kaedah inovasi, iaitu 5 kotak pelangi pemudah cara. Okey, dalam kaedah inovasi 5 kotak pelangi pemudah cara, okey, saya menjelaskan kepada pelajar berkaitan dengan 5 kotak, iaitu kuning, merah, biru, merah muda dan hijau. Okey, kemudian dalam huraian 5 kotak tersebut, pelajar perlu menjelaskan berkaitan dengan rajah dan juga huraian asal, alih, akibat, harga dan akibat kuantiti. Okey, seterusnya kita pergi kepada langkah yang ketiga, di mana dalam kaedah inovasi 5 kotak pelangi pemudah cara, okey, dalam inovasi tersebut markah yang diberi adalah 5 markah. Jadi setiap kotak mengandungi 1 markah. Okey, soalan yang saya libatkan tadi adalah melibatkan pecahan 2 pecahan A dan B, maka kelima-lima pelajar perlu mendapat 10/10. Okey, langkah yang keempat adalah melalui ujian pos yang ketiga terhadap 5 pelajar dengan menggunakan kaedah inovasi. Okey, kaedah ini digunakan tanpa bantuan guru. Jadi di akhir penilaian didapati pelajar tidak berjaya untuk mendapat 10/10, tapi berlaku peningkatan yang baik terhadap pelajar.
Okey, seterusnya langkah yang kelima adalah ujian pos yang keempat dengan menggunakan kaedah inovasi tadi, iaitu 5 kotak pelangi pemudah cara, di mana kaedah ini saya gunakan dengan bantuan guru terhadap 5 pelajar tadi. Didapati di akhir penilaian kelima-lima pelajar tadi berjaya menjawab untuk soalan 1A dan 1B, di mana pelajar mendapat markah 10/10. Okey, seterusnya saya lampirkan juga di sini gambar raja ataupun sampel yang membuktikan inovasi yang telah saya laksanakan. Okey, di sini kita mengambil satu contoh daripada jawapan pelajar. Okey, di mana pertama kita melihat pada ujian pra. Okey, dalam penilaian kurikulum 1 semester 1, pelajar ini tidak mendapat markah, iaitu dia mendapat 0/10. Okey, seterusnya saya gunakan sampel ujian pos pertama, di mana di sini kita menggunakan kaedah asal, iaitu hanya menggunakan testpad. Pelajar hanya melukis raja dan menghurai pada kertas testpad dengan cara menulis esei. Okey, dalam sampel ujian pos yang pertama, pelajar didapati hanya mendapat markah 4/10 sahaja. Okey, dalam sampel ujian pos yang kedua, masih menggunakan kaedah asal. Okey, di mana kalau sebelum ini pos yang pertama pelajar diberikan soalan tanpa mengulang kaji soalan tersebut. Untuk kaedah yang kedua ini, iaitu dalam ujian pos yang kedua, kita memberi pelajar ulang kaji soalan tersebut terlebih dahulu di rumah, dan kemudian memberi soalan yang sama supaya pelajar boleh menjawab dengan baik. Okey, bila didapati di akhir penilaian pelajar berlaku peningkatan, okey, di mana pelajar mendapat markah 5/10. Okey, seterusnya bila didapati markah pelajar tidak mendapat 10/10, maka kita laksanakan ujian pos yang ketiga, iaitu kita menggunakan kaedah inovasi melibatkan 5 kotak pelangi pemudah cara. Okey, yang ini kita hanya melibatkan soalan berkaitan dengan 1A sahaja. Okey, jadi di sini kita melihat bila 5 kaedah pelangi pemudah cara digunakan tanpa bantuan guru. Okey, pelajar hanya mendapat markah 3/5 sahaja. Okey, jadi kita buat lagi seterusnya untuk ujian pos yang keempat, di mana dalam sampel ujian pos yang keempat, okey, kita menggunakan soalan yang sama. Okey, tetapi kaedah inovasi ini kita gunakan dengan bantuan guru. Okey, di akhir penilaian didapati pelajar mendapat markah untuk soalan 1A adalah 5/5. Okey, ini adalah lampiran di mana saya melaksanakan kaedah inovasi ini bersama pelajar. Okey, untuk ujian pos yang keempat. Okey, seterusnya huraian berkaitan dengan inovasi. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan kos menghasilkan inovasi. Ini adalah anggaran kasar sahaja berkaitan dengan kos untuk menghasilkan inovasi, kerana dalam menghasilkan inovasi ini, okey, sebelum melaksanakan inovasi kita praktiskan sampel 1 dan 2 tadi menggunakan testpad. Okey, bila kaedah asal tidak berjaya, kita menggunakan inovasi yang baru, iaitu menggunakan kaedah 5 kotak pelangi pemudah cara. Kita memerlukan kertas A4 putih, di mana kertas tersebut perlukan print berwarna. Okey, kemudian kita perlukan alat tulis yang lengkap untuk 5 pelajar. Kita memerlukan ink printer, iaitu black dan colour, dan juga setelah selesai kajian kita perlu menyediakan cenderahati kepada 5 orang pelajar. Jadi jumlah kasar secara keseluruhan adalah RM232.
Okey, seterusnya kita melihat kepada keberkesanan inovasi terhadap PDPC. Okey, tindakan yang saya laksanakan sebelum pelaksanaan inovasi ini adalah dengan membuat rancangan pelajaran. Okey, kemudian adalah dengan melihat kepada ujian pra, iaitu ujian penilaian kurikulum 1 semester 1, di mana saya membuat analisis data untuk kelima-lima pelajar yang saya telah pilih. Okey, jadi secara analisis data didapati untuk soalan dalam ujian penilaian kurikulum 1, okey, di mana soalan berbentuk gambar rajah dalam bahagian esei ini, okey, pelajar keseluruhannya tidak mendapat markah penuh. Dan juga pelajar tidak dapat menguasai untuk maklumat rajah, asal, alih, akibat, harga dan kuantiti. Okey, seterusnya saya membuat ujian pos yang pertama, di mana saya memberikan soalan esei yang lain, di mana soalan tersebut saya minta pelajar membuat soalan tanpa pembacaan terlebih dahulu. Okey, jadi kesimpulan daripada ujian pos 1 tersebut, apabila dibuat analisis terhadap kelima-lima pelajar tadi, okey, kelima-lima pelajar hanya menguasai untuk huraian akibat, harga dan kuantiti sahaja. Okey, seterusnya saya pergi kepada ujian pos yang kedua. Okey, masih menggunakan kaedah asal juga, iaitu menggunakan test pad dan menghurai esei dalam soalan permintaan. Okey, kemudian apa yang saya dapati dalam ujian pos yang kedua, berlaku peningkatan terhadap huraian, iaitu dalam asal dan juga alih bagi soalan 1A, dan untuk soalan 1B pula, okey, pelajar menguasai untuk huraian asal dan juga akibat. Okey, jadi untuk ujian pos yang kedua ni, kita menggunakan soalan yang sama, tetapi pelajar boleh membuat pembacaan terlebih dahulu daripada rumah. Okey, apabila dilihat daripada pos pertama dan pos yang kedua, markah pelajar keseluruhannya tidak mendapat 10/10, maka kita melaksanakan pos yang seterusnya, iaitu pos yang ketiga dengan menggunakan kaedah 5 kotak pelangi pemudah cara. Okey, ini adalah 5 kotak pelangi pemudah cara yang kita gunakan. Okey, iaitu melibatkan rajah, asal, alih, akibat harga dan juga akibat kuantiti, yang mana kotak tersebut melibatkan pelbagai warna, iaitu warna kuning, warna merah, biru, hijau dan juga warna merah muda. Okey, seterusnya kita melihat kepada ujian pos yang ketiga dengan menggunakan kaedah 5 kotak pelangi pemudah cara. Bila kita praktikan kepada pelajar tanpa bantuan guru, okey, kita melihat dekat sini kebanyakan pelajar boleh menguasai akibat, harga dan kuantiti. Okey, untuk soalan 1A. Begitu juga dengan soalan 1B, pelajar boleh melukis rajah dengan baik, menghurai asal dan juga menghurai akibat dan pada harga dengan baik dan juga tepat. Okey, jadi daripada analisis data tadi, kita cuba bentukkan dalam bentuk graf supaya nampak lebih jelas berlaku peningkatan ataupun berlaku pengurangan terhadap inovasi yang dijalankan. Apa berlaku kesan pada inovasi tersebut? Okey, kita lihat melibatkan soalan 1A, pos 1, 2, 3 dan 4, di mana kita melihat berkaitan dengan rajah berlaku peningkatan. Begitu juga dengan huraian akibat harga akibat pada harga dan juga akibat pada kuantiti. Okey, untuk huraian asal dan alih di sini berlaku peningkatan dan juga pengurangan pada bilangan pelajar.
Okey, seterusnya kita melihat kepada soalan bahagian B, di mana kita dapati di sini dalam pos pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okey, berlaku peningkatan pada huraian raja, huraian asal, huraian akibat pada harga. Di mana bila kita lihat akibat pada harga ni berlakunya pelajar mahir dalam menghurai akibat pada harga. Okey, yang jadi permasalahan di sini adalah berlaku turun naik pada huraian berkaitan dengan peralihan dan juga huraian bagi akibat dan harga. Okey, seterusnya bila kita melihat kepada secara keseluruhan, okey, di sini kita melihat di mana dalam pos 1 ujian pra, pos 1, pos 2, pos 3 dan pos 4. Okey, kita dapati dalam pos yang terakhir dengan menggunakan kaedah inovasi tadi, iaitu 5 kotak pelangi pemudah cara. Dengan bantuan guru, maka pelajar mendapat markah 10/10 untuk kelima-lima pelajar tersebut. Okey, ini secara keseluruhan lah. Kita boleh tengok pada pos yang keempat, pelajar mendapat markah 10/10, iaitu pelajar Azwani, Imelda, Syazwana, Syafira dan Wahida. Okey, jadi secara kesimpulannya, okey, bila kita melaksanakan inovasi terhadap PDPC, maka berlaku peningkatan terhadap prestasi pelajar, di mana pada asalnya pelajar kurang faham berkaitan dengan subjek yang kita ajar. Bila kita membuat inovasi terhadap PDPC, terhadap kaedah pengajaran kita daripada kaedah asal kepada kaedah yang baru, okey, maka di situ kita nampak dan juga kita boleh buktikan bahawa pelajar boleh menghurai dengan baik dengan melaksanakan inovasi 5 kotak pelangi pemudah cara dalam subjek ekonomi. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.